Okey, jadi kita masuk kepada 8.3 pertukaran gas dalam manusia. Okey, pertukaran gas ini dia berlaku di dua tempat. Yang pertama ialah di alveolus. Okey, ini alveolus. Dan ini adalah kapilari darah. Okey, kapilari darah. Yang ini berlaku di paru. Yang kedua, kapilari darah ni dia bawa darah. Okey, ni kapilari darah. Okey. Dia pergi kepada sel. Ni sel. Sel badan. Dah kiralah sel kat mana-mana sahaja di dalam badan kita. Termasuklah sel paru-paru tu sendiri. Tapi ni kita bayangkan satu badan kita lah. Jauh lah kiranya. Okay, kita nak bayangkan mana-mana lah ni sel badan. Ni kapilari darah. Okey. Jadi nombor 1, pertukaran gas berlaku secara resapan. Maksudnya dia meresap je lah masuk. Meresap masuk, meresap keluar. Macam tu. Okey, dia juga dibantu oleh perbezaan tekanan separa oksigen dan tekanan separa karbon dioksida. Okey, di mana nak guna ni? Kita akan tengok selepas ini. Pertukaran gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi kepada kawasan tekanan separa rendah. Okey, ni kita nak cerita pasal oksigen dulu. Oksigen dulu. Jangan cerita pasal karbon dioksida dulu. Okey, oksigen kita akan mula dengan yang berada di alveolus. Ni alveolus. Okey, alveolus bila kita tarik nafas. Tarik nafas, oksigen. Allah, salah sekejap. Okey, bila kita tarik nafas, oksigen tinggi dalam alveolus. Dan oksigen rendah di kapilari darah. Kalau cerita secara ringkas macam tu. Okey, bila oksigen kepekatan oksigen saya naik sikit. Okey. Kepekatan oksigen tinggi dalam alveolus ia menyebabkan tekanan separa oksigen meningkat di alveolus. Okey. Ni oksigen rendah dalam kapilari darah, ia tekanan separa oksigen rendah di kapilari darah. Tu. Itu maksud tekanan separa tu, tekanan je lah. Senang. Okey. Jadi, oksigen ataupun gas ini, dia akan meresap dari tekanan separa tinggi. Tengok ni. Tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Jadi, sekarang oksigen banyak sini kan. Oksigen banyak sini. Jadi dia akan meresap daripada alveolus ke dalam kapilari darah. Okey, itu yang cerita nombor 3. 3 benda tu lah. Okey. Jadi selepas oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah, dalam kapilari ada apa? Dalam kapilari ada sel darah. Sel darah ni. Okey, jadi macam mana oksigen ni nak diangkut ke seluruh badan? Okey. Itu maknanya oksigen dia bergabung dengan hemoglobin. Okey, kita punya sel darah. Okey, sel darah. Dalam sel darah ada hemoglobin. Okey, hemoglobin ni kita bayanglah dia bentuk-bentuk macam gini. Okey, ada macam tu. Okey. Ginilah. Okey. Jadi oksigen akan terikat pada dia. Oksigen. Gitu.
Jadi bila oksigen bergabung dengan hemoglobin, dia menjadi oksihemoglobin. Jadi ini adalah oksihemoglobin. Dan diangkut ke sel badan. Dia pun pergilah ke sel badan daripada peparu tadi. Ni kan duduk sini, duduk di peparu kan. Alveolus kan ada di peparu. Nombor 5. Apabila sampai di sel, oksihemoglobin akan terurai. Bila dia sampai, ni kapilari darah ni kan. Dia dah sampai ni dekat sel. Oh, sampai dah. Kita nak oksigen, dia kata. Jadi, oksihemoglobin ini akan terurai. Dia lepaskan oksigen. Membebaskan oksigen dalam kapilari. Ini jangan tinggallah, menyebabkan tekanan separuh oksigen di kapilari lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen di sel badan. Jadi bila dia banyak oksigen ni sebab bukan ada seketul je sel darah yang pergi dekat sel dalam kapilari banyak. Jadi tekanan separuh oksigen tinggi. Ini tekanan separuh oksigen rendah. Jadi tadi khabar dah kan, pergerakan gas dia akan daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Jadi nombor 7, oksigen akan meresap dalam sel. Bila oksigen meresap, dia pun masuklah. Dia masuk oksigen. Masuk oksigen ni kita guna untuk benda, untuk sel. Sel guna untuk respirasi. Kang belajar dah kan bab 7, respirasi sel. Jadi apa yang berlaku respirasi sel? Ni saya ulang lagi sekali. Glukosa tambah oksigen, dia menghasilkan tenaga tambah air tambah dengan karbon dioksida. Ni respirasi ni. Jadi selepas dia buat respirasi, dia hasilkan karbon dioksida lah. Karbon dioksida ini dia tidak boleh stay dalam sel sebab dia lama-lama boleh menyebabkan toksik lah kiranya. Jadi dia boleh menyebabkan kesan yang tidak baik kepada tubuh kita. Jadi dia perlu dibuang. Jadi macam mana nak buang tu? Sekarang benda ni cerita dia terbalik dengan oksigen tadi. Kita sambung pada video yang seterusnya.